Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi sesi Dialog TVS, program di mana kita menawarkan kepada anda, berkongsi kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, perkara-perkara hangat yang sedang berlaku di sepanjang di seluruh negara khususnya, dan kita membawakan tetamu-tetamu khas, tetamu-tetamu hebat untuk bersama dengan anda, bersama dengan kita membicarakan berkenaan dengan topik-topik hangat ini. Anda akan bersama dengan saya pada kali ini, Najib Imran, dan rakan tugas saya. Saya Iqbal Yusof, dan sudah tentu antara fokus kita pada hari ini adalah untuk berbincang mengenai penggerak utama jentera kerajaan untuk merealisasi polisi-polisi serta agenda kerajaan pemerintah, dan sudah tentu bagi bercakap, bagi memperincikan dengan lebih tersusun mengenainya, kita disertai Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Betul sekali. Terima kasih Dato' Amar atas kesudian bersama-sama dengan kita, walaupun rasanya ini last minute ni kita jemput Dato' Amar. Sanggup juga untuk datang. Sanggup kita mencuri masa. Baik, jadi rasanya soalan pertama ni kita pergi dahulu ke benda yang asas, Dato' Amar, ya. Bagaimana Dato' Amar merumuskan perkhidmatan ataupun sepanjang pengalaman sepanjang 2 tahun berkhidmat ini, bagaimana Dato' Amar merumuskan setakat ini, Dato' Amar? Saya nampak bahawa Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, Perkhidmatan Awam Sarawak mempunyai tanggungjawab yang besar. Kita memainkan peranan yang besar ke arah pastikan bahawa wawasan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ke arah menjadikan Sarawak sebagai wilayah maju menjelang 2030 ini tercapai. Dan sebagai anggota Perkhidmatan Awam, tanpa mengira sama ada kita dalam jawatan yang tinggi ataupun kita dalam jawatan yang rendah, kita mempunyai peranan yang sama besar dan kita memikul tanggungjawab yang sama untuk memastikan bahawa wawasan Yang Amat Berhormat Premier kita akan dapat kita capai. Apabila saya dilantik menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri setahun yang lepas pada bulan 8 2022, saya perkara pertama yang saya tekankan kepada anggota Perkhidmatan Awam ialah bekerja sebagai satu pasukan. Tanpa mengira siapa kita, tanpa mengira jabatan mana, tanpa mengira pangkat kita, tanpa mengira di mana kita bekerja, tanpa mengira agama, bangsa kita dan sebagainya. Yang penting bagi saya ialah kita adalah bekerja sebagai satu pasukan. Dan sebab itulah semasa di dalam High Performance Team Retreat pertama saya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri menerajui Perkhidmatan Awam sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri, saya menggunakan pendekatan 3R, iaitu revisit, rethink dan recharge. Maksudnya di sini ialah sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita tidak boleh sentiasa berada di takuk yang lama. Kita adalah sentiasa memikirkan perkara-perkara baru dan menilai semula di mana kita. Adakah kita telah berada pada satu tahap yang mampu dari segi capacity dan capability kita untuk membantu mencapai wawasan Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadi revisit, recharge, Rethink dan recharge. Revisit, rethink dan recharge. Maksudnya di sini ialah pertama kita adalah melihat semula. Di manakah kelemahan kita, di manakah kekurangan kita. Saya mengambil contoh bahawa mungkin ada di antara proses-proses kerja, ada di antara sekular-sekular yang telah pernah kita keluarkan, peraturan-peraturan yang pernah kita laksanakan, mungkin tidak lagi relevan. Sebab itulah saya menyebut menggunakan perkataan revisit, menilai semula. Dan seterusnya rethink. Rethink maksudnya di sini adalah kita memikirkan semula apakah perkara-perkara baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin peraturan yang telah kita bentuk sekarang ianya mungkin relevan 20 tahun yang lepas, tetapi pada masa sekarang mungkin tidak relevan.
Lebih-lebih lagi apabila Premier memperkenalkan digital economy. Apabila Yang Amat Berhormat Premier memperkenalkan pembaharuan dalam segi konteks pembangunan sumber dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan kita harus sentiasa berfikir. Tak boleh lagi business as usual. Dan ketiga, kenapa saya sebut recharge? Sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan diri kita. Tak boleh kita mengatakan bahawa saya sudah pandai, saya sudah mempunyai degree, saya sudah berpengalaman. Tidak boleh. Kita hendaklah sentiasa recharge ourselves. Supaya kita seiring, sejalan dengan kepimpinan politik kita, terutama sekali Yang Amat Berhormat Premier. Dan sebab itulah saya selalu menekankan kepada anggota Perkhidmatan Awam bahawa we must run as fast as Premier. Kita sedia maklum Yang Amat Berhormat Premier yang kami dalam Perkhidmatan Awam menggelar beliau sebagai bapa transformasi dan bapa inovasi. Maksudnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Yang Amat Berhormat Premier akan hadir dengan pelbagai idea-idea baru, inovasi-inovasi baru. Dan kami anggota Perkhidmatan Awam tidak boleh ketinggalan jauh di belakang. So that's why as I said, as a civil servant, you have to run as fast as Premier. Kalau Premier menggunakan gear 5, kami menggunakan gear 3, mana kami jauh di belakang. Ketinggalan. Mana kami tidak dapat seiring sejalan bagi mencapai wawasan beliau. Jadi maknanya berbekalkan revisit, recharge dengan rating yang tadi, adakah Tok adalah pendekatan ideal dalam masa ini, Datuk, untuk turut bergerak selari dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Premier? Ya, kalau kita nak selari ataupun nak mencapai wawasan Yang Amat Berhormat Premier, saya mengambil contoh bahawa bagi menjadi sebuah wilayah maju menjelang 2030, our GDP growth mesti mencapai 2 kali ganda seperti apa yang kita capai sekarang. Sekarang dalam tempoh berpuluh tahun yang lepas sehingga sekarang, GDP growth kita adalah sebanyak 140 bilion. Tetapi untuk menjadi sebuah negara maju ataupun wilayah maju, kita mesti mencapai 280 bilion. Dan kita hanya mempunyai 2030, kita hanya mempunyai 7 tahun. Kalau kita fikir dan menggunakan kaedah business as usual, kita tidak akan dapat mencapai. Kelajuan biasa. Kelajuan biasa tak akan dapat capai. Ini kena kelajuan luar biasa. Kita kena gunakan kelajuan luar biasa. Sebab itulah kita harus meningkatkan capability, capacity, cara berfikir, sentiasa kreatif, sentiasa inovatif untuk memastikan bahawa kita dapat menyumbang ke arah mencapai wawasan yang telah asaskan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Okey. Datuk tadi bercakap berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan, kepentingan untuk kita to be on par with apa yang Premier kita sedang rancang, apa yang dibuat, kelajuannya yang luar biasa, itu yang perlu kita kejar. Tapi satu yang sering dipersoalkan ataupun sering diperdebatkan dalam satu organisasi itu, Datuk, ialah sama ada pengikut itu akan mampu mengikuti apa yang dibuat oleh ketua itu. Jadi daripada segi penjawat awam sendiri, bagaimana Datuk merancang untuk memastikan penjawat-penjawat awam ini sekata dengan apa yang Datuk rancang? Sebab itu saya selalu menekankan kepada ketua-ketua jabatan, you must take charge. Take charge maksudnya di sini adalah hendaklah mengambil tanggungjawab. Kita tidak boleh menyerahkan tanggungjawab semata-mata kepada staf di peringkat bawahan. Betul. Sebagai seorang ketua, kita hendaklah mengambil berat dan tidak boleh berasa selesa dengan apa yang ada. Jadi bermula dengan peringkat ketua jabatan, maka kita mengharapkan bahawa ianya akan dapat dijadikan sebagai satu contoh kepada pegawai-pegawai bawahan. Dan satu lagi pendekatan yang sedang kita laksanakan sekarang ialah meningkatkan capability. Maksudnya di sini ialah kita adalah sentiasa memberi ilmu-ilmu baru
kepada anggota Perkhidmatan Awam kita. Bermula dengan ketua jabatan. Ketua-ketua jabatan kita hantar untuk mengikuti kursus-kursus yang dapat membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan ekonomi baru. Dapat menyesuaikan mereka dengan pengetahuan dalam perubahan iklim. Dapat menyesuaikan diri mereka dalam dunia korporat sekarang. Jadi untuk itu kita hantar pegawai-pegawai kita, termasuk sekali ketua jabatan dan juga pegawai-pegawai yang lain untuk berkursus, latihan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Misalnya dalam siri memberi latihan kepada ketua-ketua jabatan, kita menghantar mereka ke institusi-institusi ternama seperti Harvard, Cambridge, London School of Economics, di Kuan Yew School di Singapura dan sebagainya. Dalam usaha kita untuk memastikan mereka juga seiring dan dapat mempunyai ilmu-ilmu baru ke arah mencapai wawasan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadi saya kira itu adalah antara usaha Perkhidmatan Awam Sarawak menyahut sebenarnya seruan Premier Sarawak. Dan mungkin ia antara lain bagi mempersiapkan modal insan yang berkualiti dalam kalangan penjawat awam Sarawak. Dan mungkin jika kita lihat Premier seringkali menyebut mengenai ataupun menyentuh mengenai digitalisasi. Dato' Amar, mungkin bagaimana sebenarnya peranan penjawat awam Sarawak tu untuk bergerak ataupun untuk mengadapt sebenarnya digitalization? Semasa Yang Amat Berhormat Premier mengambil alih kepimpinan negeri kita pada tahun 2017, perkara pertama yang ditekan oleh Yang Amat Berhormat Premier pada masa tersebut ialah digital economy. Dan walaupun bagi sesetengah pihak ianya merupakan satu yang baru dan ini menimbulkan mungkin kekeliruan di kalangan sebahagian daripada mereka. Tapi saya percaya bahawa banyak langkah boleh kita laksanakan bagi membolehkan anggota Perkhidmatan Awam kita menyesuaikan diri. Sebab itulah apabila Yang Amat Berhormat Premier kita menubuhkan pelbagai institusi yang boleh membantu ke arah pembangunan digital ekonomi ini, saya sangat gembira sebab kita dapati bahawa anggota Perkhidmatan Awam kita mula sedar, mula dapat menerima pendekatan digital ekonomi. Apabila Yang Amat Berhormat Premier melancarkan digital blueprint 10 tahun yang lepas dan 5 tahun yang lepas, maka kita lihat bahawa ada strategi jangka pendek dan jangka panjang ke arah memastikan bahawa digital ekonomi ini dapat diterima pakai di Sarawak. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Premier pun telah melancarkan satu blueprint yang baru. Selepas 5 tahun blueprint pertama diwujudkan, kita telah melancarkan blueprint baru agar ianya dapat dijadikan sebagai satu framework yang dapat dicontohi dan dapat dijadikan asas oleh semua pihak termasuk anggota Perkhidmatan Awam. Dalam konteks Perkhidmatan Awam juga kita telah mewujudkan satu unit khas di bawah Jabatan Premier, iaitu saya sebut sebagai State Digitalization Unit. Ini adalah untuk memastikan bahawa pendigitalan sektor Perkhidmatan Awam ini dapat kita rancak, adakan dengan lebih rancak. Sebab itulah saya telah memberi satu KPI kepada unit ini bahawa pada tahun 2025 saya nak lihat sekurang-kurangnya 50% proses kerja dalam anggota Perkhidmatan Awam dapat didigitalkan. Banyak kaedah-kaedah yang boleh kita laksanakan. Misalnya, saya ambil contoh dalam mesyuarat. Kita tak perlu lagi nak bawa fail terlalu banyak. Kita boleh menggunakan pendigitalan melalui penggunaan tab, penggunaan telefon dan sebagainya. Tak perlu kita nak print sampai 100 kopi. Kalau ada 100 orang yang hadir mesyuarat, kita print 100 kopi. Tak perlu. Itu satu pembaziran. Betul.
Perkara kedua yang saya nampak ada potensi, malah setelah kita laksanakan sekarang ialah mesyuarat melalui online. Kita tak perlu lagi nak spend time, say for example, pegawai kita dari Kapit, pegawai kita dari Limbang, or even dari Miri, nak datang ke Kuching. They have to spend 3 days. Nak datang ke mesyuarat yang hanya berlangsung selama 30 minit. Sedangkan bagi saya, 3 hari tersebut boleh digunakan untuk melahirkan produktiviti lain. So perkara ini kita sedang laksanakan dan akan kita perbaiki dari semasa ke semasa. Dan kalau ini dapat kita laksanakan dari perkara basic ni seperti ini, insya-Allah banyak perkara-perkara besar lagi akan dapat kita lihat dalam proses kerja anggota Perkhidmatan Awam. Baik, itu mukadimahnya saja. Betul. Banyak lagi yang akan kita tanyakan Kupaskan kepada Yang Berhormat Dato' Amar nanti. Tapi buat sementara ini kita berhenti seketika. Kita kembali lagi bersama dengan Dialog TVS selepas ini. Kita bersama lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada yang masih lagi bersama dengan kita. Dan hari ini kita bersama sekali lagi dengan Dialog TVS. Kita berhenti seketika tadi dan kita akan kembali bersama dengan Yang Berhormat Dato' Amar. Dan Datuk, saya agak ingin mengetahui, Datuk orang kata seolah-olah berada di kedudukan yang sebelum ini merupakan tempat diisi oleh mereka-mereka yang cukup hebat, Datuk. Previous SS, semuanya orang hebat-hebat belaka. Jadi, dan cabarannya pastinya berbeza daripada tahun 1963 Setiausaha Kerajaan Negeri yang pertama. Pastinya berbeza dengan apa yang Datuk hadapi sekarang ini. Saya kira ianya pasti berbeza dan kekangannya juga lain. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa antaranya yang agak Datuk nak, uish, tak pernah jumpa sebelum ni, tiba-tiba aku kena hadap ni semua ni. Mungkin ada situasi di mana Datuk melihat kekangan dan cabaran ini, Datuk. Saya nampak bahawa berbeza dengan sebelum inilah, mungkin 10 tahun yang lepas ke sebenarnya. Cabaran utama yang perlu kita hadapi ialah social media. Okey. Betul. Sebab sekarang rakyat mempunyai banyak platform untuk menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Sekiranya anggota Perkhidmatan Awam tidak memberi perkhidmatan sebagaimana yang dikehendaki. Walaupun manapun saya nampak ianya bukan satu cabaran yang tidak boleh kita tangani. Bagi saya ini merupakan satu peluang yang harus kita gunakan untuk memastikan bahawa kita anggota Perkhidmatan Awam dapat menyumbang walaupun berdepan dengan cabaran seperti ini. Maksud saya di sini ialah saya nak jadikan cabaran itu sebagai satu peluang. Walaupun ianya satu yang mencabar, tetapi jadikan ianya satu peluang, mengambil sikap positif terhadapnya dan memastikan bahawa kita dapat tangani apa juga aduan-aduan, rungutan-rungutan daripada rakyat kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam. Kedua, salah satu cabaran juga yang kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam hadapi pada masa ini ialah dari segi capability dan capacity kita untuk memastikan projek-projek berjalan mengikut jadual. Kita sedia maklum bahawa banyak projek-projek baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Premier untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Kerjaan kita yang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita telah meluluskan banyak projek. Kita ada projek kecil di bawah RTP, di bawah MRP. Kita ada projek besar yang dilaksanakan oleh pihak kementerian di bawah projek rancangan Malaysia ke-12, projek di bawah projek rakyat, projek federal dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, pihak kerajaan persekutuan pun telah
memberi autonomi kepada kita tentang beberapa projek untuk dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sarawak. Saya katakan ini sebagai satu cabaran sebab tidak pernah sebelum ini projek yang begitu banyak dilaksanakan dan sudah semestinya sebagai anggota Perkhidmatan Awam kita terpaksa memikulkan beban tugas yang besar. Tetapi saya ingatkan kepada rakan-rakan saya dalam Perkhidmatan Awam, jadikan ini juga sebagai satu peluang untuk kita menunjukkan bahawa kita dapat melaksanakan. Dan apabila kita dapat melaksanakannya, ini merupakan satu kepuasan. Saya ambil contoh. Kalau kita berjaya membina satu jambatan yang boleh menghubungkan di antara satu kawasan hingga ke satu kawasan yang sebelum ini tidak dapat dihubungi, dan juga membina jalan raya yang dapat menghubungkan masyarakat dengan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi. Ini merupakan satu kepuasan kepada kita. Walaupun pada peringkat awalnya merupakan satu cabaran, tapi ini merupakan satu peluang untuk kita menunjukkan bahawa kita sebagai anggota Perkhidmatan Awam dapat mampu menjalankan tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Dan mungkin satunya cabaran dan mengingatkan kepada seluruh kalangan penjawat awam Sarawak bahawa ini adalah antara cara yang boleh kita gunakan untuk membuktikan kemahiran masing-masing. Mungkin ada kaedah lain yang Dato' Amar terapkan kepada anggota kakitangan Perkhidmatan Awam Negeri, umpamanya pemeriksaan secara berkala ke kekerapan apa semua. Apakah ada mekanisme? Betul, mekanisme yang digunakan oleh Dato' Amar memastikan penjawat-penjawat awam ini mengikut jejak langkah, mengikut aturan yang betul, jejak yang betul. Dari segi pentadbiran, kalau kita lihat bahawa peringkat pentadbiran itu kita ada yang berpusat di Kuching, ketua-ketua jabatan yang kebanyakannya berpusat di Kuching, dan pada masa yang sama kita juga mempunyai ketua-ketua jabatan yang berpusat di peringkat bahagian dan juga peringkat daerah. Dalam usaha kita untuk memastikan bahawa projek-projek yang dilaksanakan ini dapat dipantau dengan sebaik-baiknya, kita memastikan bahawa setiap peringkat tersebut, sama ada di peringkat pusat, peringkat bahagian, peringkat daerah, mempunyai satu jawatankuasa khusus untuk memastikan pemantauan projek ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Malah di peringkat kepimpinan tertinggi kita yang amat berhormat Premier sendiri dan juga anggota-anggota kabinet, kita mengadakan mesyuarat pemantauan projek setiap bulan, apa yang kita sebut sebagai State Development Coordination Committee meeting, yang dipengusikan sendiri oleh yang amat berhormat Premier kita. Beliau turun padang. Yang amat berhormat Premier kita turun padang. Menteri-menteri kita turun padang. Timbalan menteri kita turun padang untuk sama-sama memantau dan melihat prestasi projek di peringkat bahagian dan juga daerah. Dan apabila yang amat berhormat Premier turun padang, kami sebagai anggota Perkhidmatan Awam juga harus mengikut jejak langkah beliau. Kita tak boleh hanya membiarkan kepimpinan tertinggi kita turun padang dan kita duduk di pejabat. Oleh sebab itulah saya telah mengarahkan bahawa jawatan kuasa kita di peringkat bahagian, jawatan kuasa di peringkat daerah dan juga daerah kecil juga adalah sentiasa proaktif, bukan reaktif, proaktif. Tanpa perlu menunggu arahan, buat pemantauan, lihat di mana kelemahan dan buat laporan, dan insya-Allah apa yang dapat kita selesaikan, sama ada ianya di peringkat jabatan, sama ada ianya di peringkat agensi-agensi itu dapat kita selesaikan secara bersama. Baik, Datuk bercakap berkenaan dengan kepentingan untuk penjawat-penjawat awam ini melaksanakan tugasnya dengan amanah dan sebagainya untuk memastikan pembangunan, tugas yang diberikan dijalankan secara lancar dengan baik. Dan menyentuh berkenaan dengan perkara itu, Undang-Undang Ombudsman Sarawak merupakan negeri pertama yang mempunyai unit integriti dan ombudsman yang baru diluluskan dalam belanjawannya dalam persidangan yang baru ini. Jadi bagaimanakah orang undang-undang itu satu hal itu. Kita orang undang-undang itu dah ada. Penguatkuasaannya bagaimana itu untuk memastikan orang undang-undang ini dikuatkuasakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh penjawat-penjawat awam ini. Saya nampak dari segi dalam konteks penguatkuasaan,
seperti yang termaktub dalam bil yang telah diluluskan baru-baru ini, satu agensi ataupun satu entiti akan diwujudkan. Satu entiti yang berkecuali, bukan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam. Satu entiti berkecuali yang akan diketuai oleh seseorang yang bertauliah, yang mempunyai reputasi yang tinggi, yang akan melaksanakan tanggungjawab check and balance terhadap apa yang dilaksanakan atau apa yang dilakukan oleh anggota perkhidmatan awam. Dalam konteks ini, memang pada masa sekarang kita mempunyai mekanisme, iaitu melalui Biro Pengaduan Awam. Kita ada unit ombudsman di Jabatan Premier Sarawak. Tetapi demi mengukuhkan lagi integriti, ketelusan, transparansi dan pelaporan terhadap salah laku dan juga aduan-aduan, maka bil ombudsman ini diwujudkan dan akan mewujudkan satu entiti yang mana entiti berkecuali ini sangat penting supaya mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih telus. Maksudnya kalau ada berlaku salah guna kuasa ataupun berlaku aduan-aduan, entiti berkecuali ini akan dapat menyiasat tanpa pilih kasih. Tanpa pilih kasih terhadap siapa saja yang menerima aduan dalam perkhidmatan mereka. Jadi saya nampak bahawa sekali lagi saya nampak bahawa ombudsman ini dengan wujudnya bil ombudsman ini, saya percaya bahawa ianya akan dapat membantu meningkatkan keberkesanan dan kecekapan anggota perkhidmatan awam kita dan akan pada masa yang sama melakukan check dan balance. Dan seperti yang termaktub juga dalam bil, setiap pelaporan yang diterima, pemeriksaan yang dilakukan, kalau ianya sah, ianya akan dilaporkan kepada Dewan Undangan Negeri. Ini keunikan yang kita nampak melalui bil ini. Ombudsman. Jadi saya kira secara langsung akan mempercepatkan projek-projek yang sedang dijalankan, Datuk Amar. InsyaAllah. Kita berharap bahawa ini juga dapat dijadikan sebagai satu cara kita untuk meningkatkan kecekapan kita sebagai anggota perkhidmatan awam. Betul. Dan kalau kita lihat, Datuk, kita tadi bercakap berkenaan dengan salah satu kekangannya ialah berkenaan dengan perkara-perkara baru yang mungkin dihadapi oleh di bawah kendalian Datuk sekarang ni, zaman ini, zaman digitalisasi. Dan tapi timbul juga sesuatu, bukan perkara baru, satu kekangan yang ada di Sarawak ini yang mungkin sering kita tanyakan. Sarawak ni sangat susah untuk dibangunkan sebab logistiknya, situasinya sangat besar, lebih besar semenyanjung dan sebagainya. Ini sering kali digunakan sebagai satu alasan yang cukup senang. Kenapa tak boleh? Wah, Sarawak terlampau besar, kita payah nak bangunkan Sarawak ni. Tapi itulah soalan yang sering ditanyakan. Kenapa? Jawapannya mesti ini. Sarawak ni terlampau besar, terlampau besar. Jadi mungkin Datuk boleh respon kepada alasan sebegitu, Datuk. Bagi saya, ianya bukan satu alasan yang boleh diterima. Walaupun Sarawak besar, tetapi saya nampak bahawa potensinya banyak. Sebab itulah kerajaan kita di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier, kalau kita lihat bahawa penekanan beliau pada masa ini adalah infrastruktur asas. Satu, connectivity. Bila saya bercakap tentang connectivity, apabila beliau membina, meluluskan pembinaan jabatan yang menghubungkan seluruh Sarawak. Kita tak pernah terfikir dalam kepala kita sebelum ini bahawa akan ada jambatan yang merentasi Batang Lupa, yang akan merentasi Batang Paluh. Kita tak pernah terfikir. Tetapi Yang Amat Berhormat Premier teguh dan percaya bahawa ianya dapat dilakukan. So
bagi saya perkara ini bukan satu yang mustahil. Begitu juga dengan jalan raya. Salah satu penekanan yang diberikan oleh kerajaan kita sekarang ialah pembinaan jalan raya. Sebab itulah kalau kita lihat sekarang kita ada beberapa bentuk jalan raya. Satu ialah Lebuh Raya Pen Borneo, satu ialah Terang Road, dan satu lagi ialah Jalan Pesisir. Dan melalui 3 jalan ini kita percaya bahawa kawasan-kawasan yang selama ini terpencil akan dapat dihubungkan. Dan 2 lagi ialah saya nampak yang banyak diberi pentekanan juga sebelum ini ialah kemudahan air dan api, elektrik. Dan sekarang pun kita lihat bahawa kemudahan api dan air telah pun banyak dilaksanakan di kawasan-kawasan Lapan Dau khususnya. Sebab itulah kita selalu mendengar rungutan bahawa ada paip pecah. Betul. Sebab air terlalu banyak. So, bukan kurang air. Air terlalu banyak, terlalu deras dan sebagainya, maka paip lama itu pecah. Ini pun tengah kita tengah atur. Begitu juga dengan pembekalan elektrik dan sebagainya. Ini banyak diberi penekanan oleh Yang Amat. Jadi saya boleh katakan bahawa walaupun Sarawak ini besar, tak ada yang mustahil. Malah kita nak buat jalan sampai ke Mulu. Itu. Nak buat ke jalan sampai daripada Limbang pergi ke Lawas. Kalau dulu orang mungkin fikir bahawa mustahil, susah. Tapi berkat kepimpinan kita yang ada, berkat plan perancangan strategik kita, semuanya akan dapat kita laksanakan. Alasan Sarawak terlampau besar tak boleh guna lagi. Tak boleh guna dah. Dengan adanya perancangan yang strategik yang diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, ianya tidak mustahil. Betul. Sebab itu kita Yang Amat Berhormat Premier selalu mengatakan bahawa hendaklah kita sentiasa kreatif, sentiasa inovatif. Kalau kita asyik berfikir di takut yang lama, business as usual, sudah semestinya apa pun yang kita nak jalankan itu tidak akan dapat kita laksanakan. Betul. Dan itu dia mungkin sedikit tadi dalam kita nak mengejar segala yang telah dirancang oleh Premier Sarawak, penjawat awam juga kena bergerak seiring sebenarnya. Ya, betul. Dan mungkin seterusnya Najib kita akan perincikan selepas ini. Seperti biasa kita akan berehat seketika dan Dialog TVS akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan Dialog TVS dan sudah tentu akan kita teruskan perbincangan kita pada episod kali ini. Dato' Omar, Premier Sarawak, Datuk Patiki Tan Sri Abang Johari Teropeng sebelum ini ada menyuarakan bahawa Perkhidmatan Awam Sarawak dalam proses kajian penstrukturan semula imbuhan ataupun gajinya. Mungkin sedikit daripada Datuk Omar berhubung dengan usaha ke arah ya. Memang betul Yang Amat Berhormat Premier telah mengarahkan saya untuk mengkaji semula struktur gaji anggota Perkhidmatan Awam kita. Dan pada masa ini kita telah melantik sebuah firma untuk menilai semula, bukan hanya dalam konteks gaji, tetapi dalam konteks kemudahan-kemudahan lain, imbuhan-imbuhan lain yang mungkin dapat diserapkan dalam kajian ini. Tetapi saya ingin tekankan bahawa pada masa yang sama gaji, struktur gaji hendaklah diselarikan dengan produktiviti. Ini penekanan yang kita beri dalam kajian ini. Maksudnya di sini kalau kita nak gaji yang lebih, kita adalah sentiasa meningkatkan produktiviti kita. Dan seperti yang saya katakan tadi bahawa it must come with high productivity dan we cannot do business as usual. Kita adalah sentiasa kreatif, kita adalah sentiasa produktif dan kita adalah sentiasa inovatif. Barulah gaji lebih peningkatan gaji yang kita terima itu berbaloi
dengan perkhidmatan yang kita berikan kepada rakyat. Baik, kita bercakap berkenaan dengan gaji ini cukup isu yang cukup sensitif ini gaji ni untuk pejabat-pejabat awam ini, dan ramai yang mengatakan dengan apa yang sedang dihadapi ataupun dilalui oleh pejabat-pejabat awam sekarang ini mungkin dengan kerja yang lebih katanya tu, kerja yang lebih sebab uniknya zaman Datuk ni menjadi SS ni, benda-benda ni semua tak ada reference tu. Bukan ada orang sebelum tu molah benda tu sebelum tu. Jadi pola kita tu tenaga baharu, kelestarian alam sekitar sebelum tu apa semua. Jadi penjawab awam ada yang mengatakan kini tu kami orang makin teruk kerja kami orang tu. Terpaksa belajar benda Macam-macam. baru apa semua macam-macam. Macam-macam. Bukannya ada reference, ada reference tu. Untuk semua benda baru. Jadi mungkin apa respon Datuk kepada pada pendapat sidaknya tu, sebab kami orang terpaksa molah benda-benda tu baru semua apa semua, mungkin keperluan gaji perlu naik. Apa respon Datuk? Sebab itulah yang saya katakan tadi bahawa atas keprihatinan kepimpinan kita, maka kita sedang melihat semula struktur perkhidmatan awam termasuk struktur gaji lah. Supaya ianya setimpal dengan beban mereka, beban masa yang mereka beri untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Dan saya memang tidak menafikan bahawa kalau dibandingkan dengan pihak swasta, gaji anggota perkhidmatan awam kita adalah agak rendah. Tapi pada masa yang sama, kita harus sedar bahawa sebagai anggota perkhidmatan awam, kita juga banyak menerima kemudahan-kemudahan lain. Dan berbanding dengan pihak swasta, saya ambil contoh dari segi pinjaman perumahan, dari segi pinjaman kenderaan, dari segi kemudahan rawatan perubatan, malah kerjaan menanggung kos perubatan kita sehingga kita selepas bersara. Dan ini kadang-kadang tidak dilihat oleh anggota kita. Kadang-kadang kita hanya melihat dalam konteks extrinsic, tapi kita tidak melihat dalam konteks extrinsic. Satu lagi ialah kemudahan-kemudahan lain yang diterima oleh anggota perkhidmatan awam. Saya juga ingin berkongsi juga kepada Najib dan Iqbal mengenai usaha kerajaan kita untuk menyediakan satu suasana kerja yang kondusif untuk anggota kita. Dan kita juga menekankan kepada soal kebajikan. Apa yang saya masukkan di sini adalah banyak faktor-faktor yang menjurus kepada soal kebajikan ini juga sentiasa dititik beratkan. Ini dalam bentuk seperti yang saya katakan tadi, bukan extrinsic tetapi intrinsic. Jadi bila adanya imbuhan-imbuhan intrinsik seperti ini, saya yakin bahawa kita akan dapat selari dengan faedah yang diterima oleh pihak swasta. Maknanya faedah yang boleh kita katakan setara. Bukan monetary gain sahaja. Betul. Banyak lagi perkara lain yang dinikmati oleh penjawat-penjawat awam, bukan sekadar monetary gain sahaja. Malah selaras dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa mereka sekarang sedang juga mengkaji skim perkhidmatan awam dan kita di Sarawak telah pun melakukannya lebih awal. Cuma sekarang dari segi pelaksanaannya kita sedang insya-Allah saya percaya bahawa dalam tempoh terdekat kerjaan kita di bawah Yang Amat Berhormat pimpinan Yang Amat Berhormat Premier akan mengumumkan sesuatu yang terbaik. Yang Amat Berhormat Premier memang sangat prihatin terhadap anggota perkhidmatan awam kita. Beliau sentiasa menghargai sumbangan yang diberikan oleh anggota perkhidmatan awam. Dan sebab itulah kita lihat bahawa sebentar tadi beliau telah mengumumkan satu bonus yang agak besar, menarik kepada seluruh anggota perkhidmatan awam. Menarik. Ya. Jadi Dato' Amar, dalam sebenarnya kita sebagai warga kerja media menanti pengumuman-pengumuman Premier Sarawak ni sebenarnya saya kira sangat laju seperti apa Najib cakap sebelum ini tadi. Adanya tenaga boleh diperbaharui. Salah satunya selain hidrogen yang sering diungkapkannya sudah tentu pelepasan karbon. Ya. Mungkin
sukar sebenarnya untuk rakyat di luar sana, bagi mereka yang tidak faham Datuk Amar, apa sebenarnya penangkapan karbon tu macam ni nya menghasilkan pendapatan kepada negeri Sarawak. Mungkin dalam bahasa yang lebih mudah untuk difahami mereka, mungkin Datuk Amar ada sedikit perkongsian. Ini sebenarnya apabila kita sebut tentang penangkapan karbon, carbon capture, Carbon capture. Dan juga penyimpanan carbon storage. Ini sebenarnya berkait rapat dengan perubahan iklim yang berlaku sekarang. Dunia bercakap tentang perubahan iklim. Kita lihat perubahan iklim yang berlaku di depan mata kita. Bulan yang sepatutnya hujan tak hujan. Bulan yang sepatutnya kering hujan. Musim durian sepatutnya hujung tahun tak ada durian. Ini kesan yang berlaku disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi dalam usaha kita untuk membantu dunia supaya tidak terjejas dengan perubahan iklim ini, maka kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat Premier telah pun memperkenalkan idea-idea baru seperti carbon capture, penangkapan karbon tadi. Maksudnya di sini dengan mudah kita tangkap karbon tersebut dan simpan. Tangkap karbon dan simpan. Maksudnya supaya karbon itu tidak terlepas di udara. Kalau lepas di udara, jadi kita punya ozon itu akan menjadi tebal, dan ozon jadi tebal, matahari tak dapat sampai ke bumi. Dan ini akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik berlaku. Malah ianya akan menyebabkan peningkatan temperature. Kalau kita lihat baru-baru ini beberapa buah negara telah menghadapi peningkatan temperature. Ada negara yang banjir dan sebagainya. Ini semuanya disebabkan oleh perubahan iklim. Itu perkara pertama, carbon capture. Yang kedua ialah carbon trading, penjualan karbon. Maksudnya di sini ialah negara-negara yang banyak mengeluarkan karbon, mereka perlu compensate karbon yang dikeluarkan oleh mereka ke udara. Kita Sarawak banyak hutan. Kita ada pakau, kita ada hutan simpan dan sebagainya. Dan hutan ini dapat menyimpan karbon. Jadi ianya akan menyeimbang, memberi persimbangan kepada negara-negara yang mengeluarkan karbon kepada negara-negara yang dapat menyimpan karbon. Jadi ini dapat melahirkan pendapatan kepada kita. Jadi ini satu layman words lah, apa yang kita sebut sebagai carbon capture dan juga carbon storage ataupun carbon trading. Maka dengan ini juga Yang Amat Berhormat Premier telah mengarahkan kita supaya mengadakan satu ujian raya wara turun padang, dan saya telah mengarahkan Azam dan juga SDI untuk turun padang, menjelaskan kepada rakyat, menjelaskan kepada generasi muda khususnya tentang apa maksud carbon capture, carbon storage dalam layman words, dalam bahasa kampung. Kata orang lah, supaya orang kampung tahu bahawa tu apa yang dimaksudkan oleh Premier sebagai carbon capture, apa yang dimaksud dengan hidrogen, apa yang dimaksudkan dengan algae. Macam ni algae tu dapat jadi belon, minyak belon. Macam ni kita pun waste ataupun kita pun bahan buangan tu dapat dijadikan sebagai tenaga. Macam ni cascading dam dapat dijadikan sebagai jana kuasa. Kuasa. Untuk kita sekarang pada tahun 2024 ni kita akan mulakan satu jarawara besar untuk memberi penjelasan kepada rakyat kita. Saya kira itu antara tugas utama penjawat awam, iaitu untuk menyampaikan maklumat supaya mudah dipenuhi oleh rakyat jelata. Baik, Datuk tadi bercakap berkenaan dengan kepentingan untuk bekerjasama dengan kerajaan pusat sebab untuk mendapatkan mungkin dana dan sebagainya, dan seperti yang kita telah tahu, Sarawak telah mendapat hak itu kembali untuk projek di bawah 50 juta akan dikenalikan oleh Jabatan Teknikal Sarawak, Datuk. Jadi sepanjang perkhidmatan Datuk, sepanjang berkhidmat sebagai setiausaha kerajaan Sarawak ini, bagaimana Datuk melihat ataupun menilai perhubungan setakat ini antara kerajaan negeri
dengan kerajaan pusat dan bagaimana kestabilan politik itu amat penting, Datuk. Kita lihat sebelum ini kita bertukar sama 4 Perdana Menteri. Sekarang ini yang keempat yang keempat Perdana Menteri. Bagaimana Datuk melihat perhubungan kita dan kepentingan kestabilan politik itu? Saya lebih suka bercakap dalam konteks perkhidmatan awam. Okay. Di antara anggota perkhidmatan awam negeri dan juga persekutuan, kita menjalinkan satu hubungan yang begitu akrab. Saya bekerjasama dengan rapat dengan sahabat saya dari kerajaan persekutuan. Dalam konteks kerajaan negeri, saya mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan setiausaha persekutuan. Yang membolehkan kita untuk sama-sama berbincang kalau ada masalah-masalah, isu-isu yang berkaitan rapat dengan projek persekutuan. Jadi kita akan menyelesaikan melalui satu mesyuarat, membincangkan secara musyawarah apa-apa isu yang dapat kita selesaikan bersama. Malah di kalangan anggota-anggota perkhidmatan awam di Kuala Lumpur juga kita mempunyai satu hubungan yang begitu rapat, tanpa mengira jabatan mana, kementerian mana dan sebagainya. Dari semasa ke semasa saya kalau ada isu berkenaan dengan anggota perkhidmatan awam, saya akan berhubung terus kepada Ketua Setiausaha Negara, saya akan berhubung terus dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, saya akan berhubung terus dengan Ketua Setiausaha, kementerian-kementerian, dan saya nampak bahawa hubungan itu sentiasa akrab. Okay. Dari segi konteks politiknya juga, saya nampak bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam semasa perasmian BCCK, perasmian Global Muslim semalam, forum di BCCK, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengiktiraf kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier kita, dan beliau menghargai bahawa kita telah menyumbang kepada keharmonian, perpaduan Malaysia secara keseluruhannya. Dan insya-Allah saya percaya bahawa atas semangat perpaduan, atas semangat kerjasama ini, sama ada dalam konteks perkhidmatan awam ataupun dalam konteks kepimpinan politik, kita akan dapat terus bergerak ke depan, maju ke depan, terus menjadikan Malaysia dan Sarawak ini gagah berdepan dengan pelbagai cabaran ke arah mewujudkan satu Malaysia yang stabil, maju dan makmur. Baik, Datuk Rama, masih lagi dalam konteks perkhidmatan awam Sarawak. Dengan segala usaha yang telah pun disusun atur yang dirancang kepada mereka bagi membawa ataupun mengangkat Sarawak mencapai status maju pada tahun 2030, harapan kita, Datuk Rama, kepada penjawab awam Sarawak. Harapan saya kepada anggota perkhidmatan awam. Saya selalu mengingatkan, mengharapkan kepada mereka bahawa bekerja sebagai satu pasukan. Okay. That is always my tagline to them. Okay. Walaupun saya penyokong Manchester United, tetapi saya selalu mengatakan kepada mereka, You'll never walk alone. Never walk alone. Never walk alone. Itu kita faham, Datuk. Betul, kita faham. Itu kita faham. You must always be united. Okay. Saya selalu tekankan itu kepada rakan-rakan anggota perkhidmatan awam kita. Supaya apa juga perbezaan, apa juga kelemahan, apa juga cabaran yang kita hadapi, kalau kita sentiasa bergerak sebagai satu pasukan, apa juga amanah tanggungjawab yang diberikan kepada kita, apa juga kelemahan yang ada pada kita, akan dapat kita selesaikan bersama. Itu dah dia. Tapi yang paling penting di situ apa yang Datuk Amar katakan, You'll never walk alone. You'll never walk alone. Itu kena ingat. Itu yang saya selalu ingatkan. saya beritahu kepada kepimpinan politik kita, pada Yang Amat Berhormat Premier, Sir, don't worry, you will never walk alone. But have to be always But stay we must united. always united. Ingin kita berbicara lebih panjang lagi dengan Yang Datuk Amar berkenaan dengan perkara itu dan perkara lain, tapi malangnya itu saja masa yang kita ada pada kali ini, Iqbal. Betul, sebenarnya banyak juga yang telah kita bincangkan bersama dengan Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dan antara yang paling dekat dengan kita adalah revisit
Rating and recharge. 3R. 3R. Tu 3R lain tu. Banyak sekarang versi-versi 3R. Saya kira Itu terima saja. kasih kita ucapkan Terima kepada kasih Setiausaha banyak. Kerajaan Sarawak. Dan dengan itu Najib, Kita berakhir di sini pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton kami. Jangan lupa kita akan bersiaran. Dialog TVS bersiaran setiap hari Khamis pukul 8.45 malam. Dan minggu depan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu lain pula. Jadi saya kira itu saja yang dapat kita simpulkan untuk topik kali ini. Jangan lupa untuk juga ikuti sokmed kita tvstv.my dan kita ada IG, kita ada TikTok, semuanya TVS semua ada. Boleh ikuti kita juga di sana, di YouTube dan sebagainya. Jadi itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran dan saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.